Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. أما بعد, insyaAllah kita sambung. Sebelum kita mulakan kuliah kita, sama-sama kita hadirkan keikhlasan dalam niat kita lillahi ta'ala. Amma ba'du, insyaAllah kita sambung pada kitab Laftatul Kabidi ila Nasihatil Walad. Pada sesi yang lalu kita telah jelaskan tentang makna perkataan muallif rahimahullah, fa'aghnaytuka 'an tatallubil kutubi wa jam'il himami litasnif. Iaitu apa yang Imam Ibn Jauzi harapkan pada anaknya ialah supaya mempelajari kitab-kitab yang telah Imam Ibn Jauzi terangkan sebelum ni, bahawasanya beliau telah pun mengarang segenap kitab dalam pelbagai bidang. Banyak kitab Imam Ibn Jauzi, ratusan kitab yang dikarang oleh beliau, kerana kita dah sebut pada sejarahnya Imam Ibn Jauzi ini mutabahir, orang yang sangat alim dalam bidang keilmuan Islam. Maka begitu juga Imam Ibn Jauzi kata wa jam'il himami litasnif, dan menghimpunkan semangat untuk apa? Kekuatan lah, litasnif, untuk menulis. Jadi menulis dekat sini bagi mereka yang mereka telah pun khatam ilmu fardu ain dan ada penambahan ilmu dan seumpama dengannya, maka bolehlah untuk dia menulis. Dan kita zaman sekarang di media sosial juga boleh untuk kita menulis. Itu kita sharekan apa yang telah kita pelajari. Moga-moga ada manfaatnya daripada penulisan kita. Cumanya dalam bab menulis, dalam bab mengajar, dalam bab apa sekalipun, hendaklah kita sering ingat keikhlasan itu penting. Lillahi ta'ala. Kadang-kadang sebagian orang dia menulis, dia nakkan kredit. Dia menulis, dia nakkan kredit supaya postnya itu tersebar, contohnya ramai orang yang share, akhirnya follower bertambah, like bertambah. Kalau itu yang kita harapkan daripada apa yang kita buat, maka di hari akhirat tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum kita tekan butang post dekat Facebook atau dekat Instagram atau dekat TikTok dan seumpamanya, daripada ilmu-ilmu agama yang telah kita ambil secara talaqi daripada guru, hendaklah kita hadirkan terlebih dahulu niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa yang kita buat itu mendapat manfaat di hari akhirat. Kerana rugi kalau kita buat sesuatu amalan itu mengharap pujian manusia, mengharap follower, mengharap like yang banyak dan seumpama dengannya. Islam tak ajar untuk kita mencari redha selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita buat apa-apa sahaja bentuk kebaikan, hendaklah lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dinilai berdasarkan kepada niat dia. Kalau niat dia nak dapat harta, maka boleh jadi dia dapat. Kalau niat dia nak dapat follower, boleh jadi dia dapat. Kalau niat dia nak dapat like yang banyak, boleh jadi dia dapat. Tetapi likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang atas apa yang dia niatkan. Makanya kalau dia niat lillahi ta'ala, maka dia dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akan diganjari di hari akhirat. Jadi hendaklah kita, bila kita buat sesuatu, hendaklah kita niatkan lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah antara perkara penting yang guru kami selalu tekankan.
Bahkan ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kami, mereka tampal stiker di setiap laptop, di handphone sekalipun, di pintu, di kitab dan seumpamanya, ada tertulis padanya lillahi ta'ala, supaya tak terlupa untuk kita niat lillahi ta'ala. Itu membantu untuk kita buat kerja ikhlas kerana Allah. Meskipun barangkali kalau kita post di Facebook adalah 2-3 orang share, adalah 2-3 orang like, sekurang-kurang ada yang mendapat manfaat daripada apa yang kita share. Kerana kita mengharap redha Allah. Apa yang Allah Ta'ala nilai bukanlah banyaknya share atau banyaknya like atau banyaknya follower. Apa yang Allah Ta'ala nilai adalah usaha kita. Amalan kita, apa yang kita buat. Hasilnya itu serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sendiri SAW tidak memberi hidayah kepada Abu Talib. Tetapi Nabi berusaha kepada Abu Talib sampailah Abu Talib meninggal dunia. Nabi usaha. Tetapi hasilnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kaedah kita dalam beramal dengan ilmu kita. Hendaklah kita ada niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah bab ni kita akan bentang dengan lebih lanjut lagi pada sesi akan datang. وَمَا تَقِفُ هِمَّةٌ إِلَّا لِخَسَّاسَتِهَا وَإِلَّا فَمَا تَعَالَتِ الْهِمَّةُ فَلَا تَقْنَعْ بِهِ. Maka semangat itu tidak akan terhenti kecuali kalau kita mengabaikannya. Kecuali kalau kita mengabaikan, kita membiarkan, kerana semangat ini perlu dipupuk. Semangat dia perlu dipupuk. Semangat ni dia tak boleh kita semangat cakap gebang-gebang tapi kita tak buat. Sebab tu dalam perkara taat hendaklah kita mula. Nak mula tu pada permulaannya mungkin kita rasa berat dengan hawa nafsu kita. Sebab hawa nafsu ni kita dah sebut pada awal kuliah dulu, adalah sebagaimana yang disebut oleh baginda SAW dan juga para ulama amilin salihin, adalah seumpama anak kecil yang menyusu. Jadi kalau kita tak putuskan susunya, dia akan menyusu sampai besar. Jadi bagaimana kita nak putuskan susu? Berbagai usaha. Bagi mereka yang ada anak biasanya dia tahulah. Berbagai usaha dilakukan untuk putuskan susu anak apabila sampai waktunya. Jadi bila kita nak putuskan susu tu, of course anak akan memberontak. Begitu juga nafsu kita. Nafsu kita akan memberontak bila kita nak putuskan kesedapan duniawi ni, nafsu kita akan berontak. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita lawan. Mujahadah. Pupuk semangat tu. Datang kuliah, sama ada online atau fizikal. Kalau mampu untuk fizikal itu lebih baik. Kalau mampu untuk online juga jangan diabaikan. Bukan susah pun. Sebab tu sebahagian ulama kata zaman dahulu ilmu itu sukar. Kerana nak cari orang yang alim tu jauh, nak travel dan seumpama dengannya. Tetapi ulama'nya ramai. Akhir zaman ilmu itu mudah, tetapi ulama'nya sedikit. Kerana tanda akhir zaman ialah ulama'nya sedikit. Jadi kalau kita tak ambil kesempatan dan peluang untuk menuntut ilmu dengan para ulama', maka itu adalah suatu bentuk kerugian. Suatu bentuk kerugian bagi kita. Maka hendaklah semangat itu dipupuk. Antara cara nak memupuk semangat dengan baik ialah kita mencari kawan yang baik. Cari kawan yang boleh bersama-sama dengan kita dalam perjuangan ini. Apa maksud perjuangan ni? Iaitu dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu yang fardu ain, untuk kita tashihkan kembali ibadah kita, untuk kita perbetulkan balik diri kita. Ia perlukan semangat. Kadang-kadang minggu ni kita datang kuliah, minggu depan tak datang dah. Tak datang pasal apa? Kadang-kadang simple je. Isteri ajak keluar makan steak, contohlah. Kan? Sedangkan makan steak tu boleh tangguh. Tapi dia sendiri, daripada diri dia sendiri tu yang tak nak. Kadang-kadang ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Lepas tu kalau kita tak boleh malam ni kuliah, isteri tarik muka. Kita rasa itu satu beban yang besar.
Kita rasa satu beban yang besar. Tak nak bergaduh lah, tak nak apa, sedangkan itu semua adalah di antara talbis iblis. Imam Ibn Jauzi ada satu kitab nama dia Talbisul Iblis. Kitab Talbis Iblis. Ini adalah tentang belenggu ikatan iblis. Iblis dia pandai. Dia tak boleh tujah dekat diri kita, dia tujah dekat orang lain yang ada kait dengan diri kita. Macam mana penjenayah? Dia tak dapat buat kita, dia tangkap bini kita. Penjenayah kan. Kalau kita biasa tengok movie-movie kan. Dia tak boleh buat kita, dia buat anak kita. Dia buat isteri kita. Macam tu lah. Itu syaitan dalam bentuk manusia, ada syaitan dalam bentuk jin. Itulah kaedah dia. Sama juga kalau isteri pun sama, isteri nak menuntut ilmu, suami tak bagi, suami tu, suami ni, macam-macam lah. Sehingga kan sukar. Sebab tu kita hendaklah cari kekuatan itu, antaranya adalah kalau boleh kita sama-sama suami isteri untuk bersama-sama dalam menuntut ilmu. Dan begitu juga kawan-kawan yang boleh untuk bersama-sama dengan kita. Katanya Nabi SAW dalam satu hadis, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalid. Seorang itu dia berada di atas agama kawannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka hendaklah setiap orang daripada kamu melihat ataupun memerhatikan kepada siapa yang dia berkawan. Kerana apa? Kerana kawan itu memberi kesan yang sangat kuat. Kepada diri seseorang. Seorang kawan dia boleh pull orang lain ataupun kawan dia lain untuk ke arah yang baik atau ke arah yang jahat. Wal'iyadzubillah. Maka kalau kita dapat kawan yang sering memerhatikan kita, yang boleh ajak kita buat kebaikan, yang boleh ingatkan kita, remind kita untuk kuliah-kuliah agama dan seumpamanya, maka hendaklah kita pegang dia bersama-sama dengan dia. Sebagaimana Nabi SAW bersama dengan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan sekalian para sahabat yang lain. Wa illa famata'alatil himmatu fala taqna' bid-dun. Ini yang orang kata bila dah sampai suatu tahap di mana semangat kita sangat tinggi. Maka fala taqna' bid-dun. Kita akan rasa tak cukup-cukup. Kita akan dapat lihat ada sebahagian orang bila dia dah sampai tahap seronok menuntut ilmu, seronok buat kerja agama, dia tak akan kenyang. Dia tak akan kenyang sesuai dengan hadis Nabi SAW. La yashba'ul mu'min min khairin hatta ayyakuna muntahahul jannah. Atau dalam riwayat lain, la yashba'ul mu'min min khairin yasma'u hatta ayyakuna muntahahul jannah. Tidak kenyang orang beriman ni daripada perkara baik yang dia dengari atau yang dia lakukan, melainkan pengakhirannya adalah syurga. Sebab tu kita tak boleh rasa cukup dengan majlis ilmu. Cukuplah seminggu sekali kelas ni. Tak. Dia bila orang dia dah sampai satu level himmah dia, semangat dia tu, dia rasa tak cukup. Hari-hari dia nak pergi kuliah. Masya Allah. Itu adalah terlebih baik. Hari-hari dia nak pergi kuliah. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawasanya agama ini akan memberikan sinar dalam kehidupan dia. Akan memandu dia ke arah yang lebih baik. Akan melembutkan hati dia. Akan memandu dia untuk jadi taat kepada Allah. Wa ima apa sahaja keadaan diri dia sekalipun. Dalam keadaan sihat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan muda, dalam keadaan tua, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Bila dia dah sampai satu tahap, himmah dia dah dipupuk, maka dia akan rasa tak cukup dengan kebaikan. Itu yang Nabi SAW sebut. La yashba'ul mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Hatta yakuna muntahahul jannah. Sehinggalah akhiran dia Allah Ta'ala berikannya syurga. Sebab apa dia dapat syurga? Sebabkan dia ini buat kebaikan yang banyak. Dalam menuntut ilmu dia buat kebaikan yang banyak. Dia ajak orang. Kerana kita ingat Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi sebut apabila mati seorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Jangan lupa yang kedua ni, ilmu yang bermanfaat. Kita ajak orang
kita ajak orang untuk menuntut ilmu, datang kelas, masuk kelas online sekalipun, kita ajak orang tu belajar dan orang tu amal, kita juga dapat pahala. Ad-dalu ala khairi lahu ajru mithlu fa'ili. Orang yang menunjuk jalan ke arah kebaikan, maka baginya pahala seumpama orang yang melakukannya. Kalau kita ajak orang buat kebaikan, orang tu buat kebaikan, kita juga dapat pahala. Kalau kita ajak orang tu menuntut ilmu, maka orang tu menuntut ilmu dan dia beramal dengan ilmunya, kita dapat pahala. Dan selagi mana dia beramal dengan ilmu, disebabkan kita yang ajak dia untuk menuntut ilmu, dia beramal dengan ilmu tu, kita juga dapat pahala. Walaupun setelah kematian kita. Maka di situ penting untuk kita ajak orang. Kerana dalam hadis Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihat. Agama itu terbina dengan nasihat. Dengan nasihat. Nasihat yakni bukan semata-mata yang kita faham. Nasihat dekat sini dengan makna kita ajak, kita berikan perkataan yang baik dan seumpama dengannya, itu adalah dalam bentuk nasihat. Agama ni terbina dengan nasihat. Sejak daripada zaman Nabi SAW sampailah sekarang. Agama itu dibina atas nasihat. Seorang individu jika tak dinasihati, hati dia akan mati. Individu kalau tak dinasihati, hati dia akan mati. Maka hendaklah kita sama-sama jadikan hati kita terbuka untuk menerima nasihat. Jadi orang yang tawaduk, mutawadhi, orang yang tawaduk mendengar nasihat dan beramal dengannya. Baik. Kata pengarang, وَقَدْ عَرَفْتُ بِالدَّلِيلِ أَنَّ الْهِمَّةَ مَوْلُودَةٌ مَعَ الْأَدَمِي وَإِنَّمَا تَقْصُرُ بَعْضُ الْهِمَمِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَإِذَا حُسَّتْ سَارَتْ. Katanya Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, dan telah aku ketahui dengan dalil bahawasanya himmah itu, semangat itu telah pun lahir bersama-sama dengan manusia. Maknanya kata Imam Ibn Jauzi, manusia ni lahir dalam diri dia sendiri dah ada himmah tu. Semangat nak buat kebaikan. Sebab tu tadi sebelum perkataan tadi dia sebut kena pupuk semangat tu. Pupuk maknanya kena bentuk, kena siram, kena baja, kan? Kerana himmah tu memang dah ada dalam diri kita dah bila kita lahir. Tetapi kan kita dah syarah sebelum ni tentang peringkat-peringkat hawa nafsu secara umum, kan. Tetapi himmah ni boleh jadi dia duduk dalam konteks, kalau nafsu ni duduk dalam konteks dia lawamah lagi. Dia lawamah. Kadang-kadang dia nak buat baik, kadang-kadang dia tinggalkan kebaikan. Sebab tu Imam Jauzi kata wa innama taqsuru ba'dul himami fi ba'dil awqat. Adapun himmah itu mungkin dia berkurang, semangat tu dia turun sikit pada sesetengah waktu. Fa idza hussat sarat. Tetapi jika kita motivate balik himmah ni, kita motivate balik. Sebab tu kita perlukan motivasi tadi. Motivasi tu daripada kawan, daripada tazkirah, daripada perkataan-perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada kita mendengar tentang nikmat-nikmat syurga, daripada kita mendengar kisah-kisah orang yang salihin. Itu akan memberi kesan kepada semangat kita supaya kita dapat bangkit balik. Supaya kita dapat bangkit balik. Agar diri kita ni tak sentiasa orang kata tenggelam dalam keadaan kita lupa. Sebab manusia ni kan lupa. Sumiyal insanu insanan linisyan ni. Dinamakan manusia itu insan kerana disebabkan nisyan dia. Nisyan tu lupa. Manusia tu lupa. Lalu Allah Ta'ala berfirman, فَذَكِّرْ إِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikanlah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Maka sebab tu kita kena ada duduk dalam majlis ilmu. Bila duduk dalam majlis ilmu, kita dapat peringatan. Bila dapat peringatan, himmah kita pun naik. Bila himmah kita naik, Masya Allah, kita akan buat kebaikan yang banyak. Kita tak akan berkira untuk buat kebaikan.
Kerana apa? Kerana kita tahu tujuan kita bukan dunia. Tujuan kita adalah hari akhirat. Sampai masa semua orang akan mati. Tetapi yang penting apa bekalan dia? Kadang-kadang kita tengok sekarang, Masya Allah, sedih sebenarnya kalau tengok sekarang anak-anak muda kita di mana-mana. Kadang-kadang kita makan dan seumpamanya kita beli makanan di kedai, dapat lihat penuh anak muda dekat kedai-kedai mamak main game Mobile Legend. Yang mana kata guru kami, diletakkan dalam Mobile Legend tu untuk mengejar ranking dalam dunia maya. Kejar ranking, diberikan gift, diberikan point-point, diberikan pangkat-pangkat yang tertentu supaya dia ada himmah untuk main game. Kan? Itu lihat barat dia pandai. Dia buat game-game ni semua dia letakkan, kita panggil apa nama ni, keseronokan dalam game tu kerana dia nak pupuk semangat main game. Kalau game tu sekadar macam tu sahaja, tanpa ada apa-apa yang boleh motivate dia untuk teruskan main game, dia takkan main game. Tetapi oleh kerana ada ranking, hatta kalau zaman kita dulu main game ular dalam 3-3-10 kan, dia ada level-level dia, susah dan sebagainya kan. Itu akan menyebabkan kita rasa, wah nak lagi. Walaupun susah dalam game kan, mula dengan beginner sampailah pada expert. Semakin susah, semakin dia seronok. Sebab barat dia tahu sebenarnya jiwa manusia memang macam tu. Sebab tu Imam Jauzi kata, himmah itu mauludatun ma'al adami. Himmah tu memang dah ada dah dalam diri kita. Tinggal lagi kita nak pupuk tu nak bawa ke mana. Jadi bila kita main game, buka handphone, seronok kan. Main game, dengan tu kita dapat ranking dan seumpamanya. Sebab apa? Walaupun game tu dia mana ada game semakin senang, game dia semakin susah level dia. Lagi susah lagi orang nak main, lagi susah lagi orang nak main, lagi nak break the record, lagi nak macam tu juga ilmu. Mana ada ilmu yang kita mula dengan susah dulu, kita mula ilmu yang senang. Lepas tu lagi kita upgrade, lagi susah ilmu, lagi kita nak. Apabila seorang tu sampai pada himmah seperti tu, dia tahulah keseronokan menuntut ilmu tu. Tapi sebagaimana kita lihat orang main game, dia seronok untuk dia, walaupun dia tak dapat apa-apa manfaat di hari akhirat. Mana ada orang main game lillahi ta'ala. Ada orang main game, aku main game Mobile Legend lillahi ta'ala supaya ada manfaat di hari akhirat. Tak ada. Sikit pun tak ada manfaat game tu di hari akhirat. Yang akhirnya manusia buang masa. Realitinya dunia, kalau dia boleh upgrade diri dia daripada sudut pendidikan, daripada sudut pekerjaan, tak. Mereka biarkan diri mereka. Itu kelemahan umat Islam pada akhir zaman. Lepas tu Palestin. Tak akan mampu kita dengan perkara seperti itu jika anak-anak muda kita masih lagi dengan seperti ini. Banyak kali, kadang-kadang dengan pelajar-pelajar kita yang dah tahap universiti pun ada beberapa masalah fardu ain, belum selesai lagi. Beberapa hadis Nabi, beberapa ayat Quran yang simple, belum hafal lagi. Hukum hakam belum tahu lagi, Masya Allah. Ini peringkat universiti. Kalau kita kira pada zaman dulu, budak-budak darjah 6 pun dah tahu dah hukum hakam fardu ain. Tapi akhir zaman, yang universiti, yang hukum hakam kita darjah 5, darjah 6 dulu tahu. Mereka di peringkat universiti tak tahu. Subhanallah. Itu adalah bentuk kesedihan. Bentuk kesedihan. Dan ada anak-anak murid kita, anak-anak kita yang dalam kelas pun main game. Sibuk main game. Subhanallah. Dengan dunia zaman sekarang yang semakin mencabar, mereka mencabar kita, dan pensyarah pun kadang-kadang tak mampu nak buat apa. Subhanallah. Kerana takut nanti kena saman lah, kena apalah, kan? Subhanallah. Dunia sekarang tak macam dulu. Dia punya pendidikan dan seumpama dengannya. Jadi kita buat apa yang kita mampu. Moga-moga Allah Ta'ala berkati. Maka himmah itu mesti dipupuk. Fa'idha huthat sarat. Apabila dimotivate, sebab tu wujudnya apa yang disebut at-tabshir wal inzar.
Berikan berita baik kepada mereka, wahai Muhammad. Berikan peringatan kepada mereka. Sebab tu diberikan berita baik. Kalau buat begini, kamu dapat begini. Kalau puasa bulan Ramadan, akan ada pintu Ar-Rayyan. Akan diampunkan dosa. Itu dipanggil sebagai motivasi. Sebab tu kita bulan puasa, kemai lagi kita nak beribadah. Kenapa? Kerana kita tahu. Tetapi sebenarnya ibadah tu bukan pada bulan puasa saja. Pada bulan-bulan yang lain pun ada juga. Tetapi kita yang kadang-kadang, subhanallah, himmah kita tak dipupuk. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa mata ra'aita, kata Imam Ibn Jauzi, wa mata ra'aita fi nafsika ajzan fasalil mun'im au kasalan falja ila al-muwaffiq. Katanya Imam Ibn Jauzi rahimahullah, dia bagi satu sifat yang simple lah. Apabila engkau dapati wa mata ra'aita, fi nafsika ajzan, bila kita dapati diri kita lemah, malahnya nak menuntut ilmu, kan? Seronoknya kehidupan dunia. Maka buat apa? Fasalil mun'im. Mintalah daripada Allah yang maha memberi, yang maha memberi nikmat. Atau engkau dapati diri engkau ada kemalasan, falja ilal muwaffiq, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik. Yang inilah yang Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, satu ketika Imam Syafi'i dikisahkan sukar untuk hafal. Maka dia pergi pada guru dia, tanya. Lalu disebut bahawasanya ilmu itu adalah nurun. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tak akan masuk dalam hati orang-orang yang buat maksiat. Maka kata Imam Ibn Jauzi, falan tanala khairan illa bi ta'ati. Kamu sama sekali abadan abadah, sama sekali sampai bila-bila pun kamu takkan dapat kebaikan melainkan dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa motivate Imam Ibn Jauzi malam ni. Imam Jauzi kata apa? Pertama ialah semangat tu kita kena pupuk. Semangat kena pupuk. Yang kedua ialah kalau kita rasa semangat kita lemah atau kita mempunyai kelemahan diri. Kerana setiap manusia dia ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita ada kelemahan diri, jangan jadikan kelemahan diri itu sebagai suatu beban bagi kita untuk kita mencari kebahagiaan di hari akhirat. Subhanallah, sahabat Nabi bukan semuanya kaya, sahabat Nabi. Dan bukan semuanya sempurna dan bukan semuanya sihat. Tak. Sahabat Nabi ada yang buta. Ada yang buta. Sahabat Nabi ada yang derita dengan sakit-sakit yang tertentu. Subhanallah. Kalau kita dapat lihat sebahagian daripada salafus soleh, walaupun mereka sakit, walaupun mereka ditimpa beberapa kesusahan, itu tidak menjadikan mereka ini patah semangat. Kan? Jangan patah semangat. Bahkan disebut dalam ni, kata Imam Ibn Jauzi, kalau kita dapat rasa kita ni lemah, maka kita buat apa? Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa tu yang penting. Doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala memberikan nikmatnya pada kita. Fasalil mun'im. Mintalah pada Allah untuk apa? Berikan pada kita nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan, nikmat keupayaan, nikmat masa lapang, nikmat yang boleh kita buat ketaatan. Jangan kita minta nanti kita dapat, kita buat perkara yang tidak taat pada Allah. Manusia tu kita dah sebut dah, manusia akan ditimpa balak dan musibah. Lagi tinggi darjat seseorang di sisi Allah, Allah Ta'ala akan timpakan musibah padanya. Dan dia hendaklah bersabar. Wa basyiris sabirin. Hendaklah dia bersabar dan Allah Ta'ala khabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, berikan berita gembira pada mereka-mereka yang sabar. Maka jika kita sabar, kita akan dapat nikmat ganjaran syurga daripada Allah. Maka mohon pada Allah. Keyword dia adalah mohon pada Allah. Dengan siapa lagi kita nak mohon? Hanya pada Allah Subhanahu wa taala, yang dialah yang menciptakan setiap sesuatu.
Maka mintalah dengan Allah, ya Allah berikan aku kekuatan. Berikan aku kekuatan dan berikanlah aku semangat untuk berikan aku taufik untuk membuat taat kepadamu ya Allah. Dan hendaklah kita ingat lan tanala khairan illa bi ta'ati. Sama sekali seorang tu takkan dapat kebaikan melainkan dengan cara dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena mujahadah diri kita. Saya pesan ni adalah untuk diri saya juga. Kerana kita semua ni adalah manusia, maka manusia itu lemah. Hendaklah kita buat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha sungguh-sungguh untuk buat taat pada Allah. Dan katanya Al-Imam Ibn Jauzi, wala yafutuka khairun illa bi ma'siyati. Kamu tidak akan hilang, kata Imam Jauzi, kamu tidak akan hilang kebaikan daripada kamu kecuali dengan maksiat pada Allah. Maka setiap kali kita buat kebaikan, pasti Allah Ta'ala akan menghilangkan kebaikan dari kita. Kebaikan tu maknanya kebaikan di hari akhirat. Boleh jadi benda tu baik. Boleh jadi benda tu baik, tetapi tidak baik di hari akhirat. Tidak baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni Allah Ta'ala tidak kurniakan keberkatan padanya. Kebaikan tu bukan dinilai daripada sudut material. Boleh jadi orang tu kaya tetapi kekayaannya tidak membawa kebaikan. Kerana kekayaan tu dia bawa kepada maksiat. Maka dia hilang kebaikan daripadanya. Berapa ramai orang kalau dia ada duit, dia boleh sumbang. Dia boleh sumbang kepada dakwah. Dia boleh sumbang kepada sekolah-sekolah yang melahirkan generasi-generasi ulama, generasi-generasi ahli sunnah wal jamaah untuk mengajarkan masyarakat. Berapa ramai yang fikir tentang tu? Berapa ramai yang fikir tentang hadis Nabi yang kita sebut tadi, apabila mati anak Adam tinggal tiga sahaja yang masih lagi meneruskan memberi pahala kepadanya. Selain daripada tu amalannya terputus. Berapa ramai yang fikir tentang tiga ni? Hendaklah seorang tu difikir ke mana duit dia pergi. Maka hendaklah dia ada satu tempat, dua tempat, tiga tempat. Dia buat sumbangan. Kerana melahirkan generasi Muslim, pendakwah, da'i yang membawa manusia, yang mengajarkan manusia ilmu ahli sunnah wal jamaah, ilmu yang benar, akidah yang benar. Kelak dia akan dapat saham di hari akhirat, Masya Allah. Jangan kita rasa beratnya nak keluar duit. Rugi. Rugi. Okay. Kerana hidup kita, kalau kita tak belanja duit kita, one day kita mati pun duit tu kan dapat kat kita pun. Duit tu dapat dekat ahli keluarga kita juga. Jadi harta pusaka. Kalau kita belanja untuk makan, makanan pun akan jadi tahi juga. Kalau kita belanja untuk ketaatan, maka itulah yang kekal. Itulah yang akan kekal. Maka hendaklah seorang itu dia jadi kayis. Dia jadi orang yang bijaksana. Dia tahu nak guna harta dia ke mana. Dia tahu nak guna kesihatan dia ke mana. Dia tahu nak guna masa lapang dia kat mana. Dia tahu nak guna kekuatan dia dekat mana. Maka di situlah dia atur hidup dia. Kita jangan hidup macam orang yang tak ada arah panduan. Duit Allah Ta'ala bagi, harta Allah Ta'ala bagi, kita ada tahu ya. Beli apa yang kita suka tanpa kita fikir tentang hari akhirat kita. Jangan rugi. Sebab apa? Sebab harta kita, kalau kita beli harta sekarang, kelak kita mati dapat dekat waris. Kalau waris ingat kita, Alhamdulillah, rajinlah juga buat tahlil, buat yasin. Ini pun kadang-kadang kita tengok dekat masjid, dekat surau. Tahlil yasin setahun sekali buat waris. Itu kalau ingat. Kalau tak ingat, Masya Allah, siapa yang lagi nak ingat kita? Kita lah ingat untuk diri kita. Kita lah ingat untuk diri kita. Maka bila kita beringat daripada sekarang, itulah yang dipanggil sebagai kayyis, orang yang bijaksana. فَمِنَ الَّذِي أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَى كُلَّ مُرَادٍ وَمِنَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَمَضَى بِفَائِدَةٍ أَوْ حَظِيَ بِغَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ أو ما سمعت قول شاعر والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. Mafhum daripada sini ialah apa yang telah kita jelaskan tadi.
Bila mana seorang itu dia buat kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat kebaikan. Tetapi bila mana dia buat maksiat, dia buat keburukan, dia buat kejahatan, maka itu adalah apa yang dia akan dapat kesannya di hari akhirat. Itu dia akan dapat kesannya di hari akhirat. Dan bila mana kita nak redha Allah, hendaklah kita lakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah fardukan ke atas kita, apa yang telah Allah Taala perintahkan ke atas kita. Maka kita sambung sedikit. Katanya pengarang, wanzur ya bunayya ila nafsika indal hudud. Wahai anak, hendaklah engkau perhatikan diri engkau pada hudud. Hudud ni apa? Hudud ni had, iaitu sempadan. Kita hidup kita ada sempadan. Sempadan kita apa? Syariat. Syariat. Maka kata Imam Ibn Jauzi, hendaklah engkau wahai anak perhatikan sempadan, perhatikan borderline tu. Kita hidup atas muka bumi ni, kita ada sempadan antara halal dan haram. Antara yang wajib dengan meninggalkan kewajipan. Ada sempadan. Fatalammah kaifa hifdhuka laha fa innahu man ra'a ru'iya wa man ahmala turika. Kata Imam Yazid, maka lihatlah bagaimana engkau menjaga sempadan tu. Yakni menjaga syariat. Dia sambungan, kesinambungan daripada apa yang disebut sebelum ni. Iaitu orang yang dia menjaga hak Allah, sebagaimana yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Apabila engkau menjaga hak Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga engkau. Begitu juga dalam ayat Al-Quran yang sering kita baca, ayat 1000 dinar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan seumpama lagi hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang lain, iaitu hendaklah seseorang itu dia menjaga batasan syarak yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Bagaimana kita jaga? Kata Imam Ibn Jauzi, fa innahu man ra'a ru'iya. Sesungguhnya siapa yang menjaga batas syarak itu, maka dia akan dijaga. Macam tadilah yang kita sebut dalam hadis Nabi, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga batas-batas syarak, hukum hakam Allah, Allah Ta'ala akan pelihara kamu. Allah Ta'ala akan pelihara kamu. Siapa yang bertakwa pada Allah, jangan risau tentang rezeki. Allah Ta'ala akan berikan rezeki. Jangan risau tentang jalan keluar. Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. In tansurullah yansurkum. Kamu bantu agama Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Apa nak risau? Jadi sebab tu kita kena ingat, kita hidup di dunia, kita ada batas-batasnya, dan kita ada apa yang kita panggil objektifnya. Apa objektif kita? Yang terakhir adalah kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka bagaimana kita nak mati dalam husnul khatimah? Hendaklah kita al-jam'u bainal ilmi wal amal. Sebagaimana Imam Jauzi sebut dalam perbahasan sebelum ni, al-jam'u bainal ilmi wal amal, menghimpunkan di antara ilmu dan amal. Kita tuntut ilmu dan kemudian kita beramal dengan ilmu, maka insya-Allah kita akan terpelihara sampailah kita mati, sehingganya Allah Ta'ala kurniakan kita insya-Allah husnul khatimah. Man ra'a ru'iya. Siapa yang jaga batas had syarak tadi, dia akan dipelihara. Wa man ahmala turika. Siapa pula yang melampaui, yang sembrono, yang dia tak kisah halal dan haram, dia tak kisah dia jahil, beramal macam mana pun dia tak kisah. Orang seperti ini turika. Turika ni maksudnya apa? Dia ditinggalkan. Maka bila seseorang itu dia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan ditinggalkan. Orang yang ditinggalkan ni maksudnya dia tak dapat keberkatan hidupannya di dunia dan di hari akhirat. Rugilah dia. Antara tanda orang yang ditinggalkan ialah
dirinya itu tidak termotivasi dengan kebaikan-kebaikan. Tidak termotivasi dengan ilmu. Sebab apa? Sebab kebaikan tidak akan berhasil dengan ilmu. Ilmu tu yang paling penting. Sebab tu Nabi SAW sendiri bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan ke atasnya, maka Allah Ta'ala akan berikan faham padanya tentang agamanya. Yang ni Allah Ta'ala perkuatkan semangat dia untuk menuntut ilmu. Bukan bagi gitu je, tak. Ini bukan ilmu laduni. Ilmu agama seperti ini bukan ilmu laduni. Ilmu agama ni adalah dengan cara yang Nabi SAW sebut, innamal ilm bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu adalah dengan cara ta'allum, dengan cara dia mempelajarinya. Bukan dengan cara duduk bawah pokok durian, lepak, mancing ikan, dapat ilmu. Kemudian kata, inilah ilmu laduni, ilmu hakikat. Bukan. Siapa yang mengabaikan menuntut ilmu ni, maka dia akan turika. Dia akan ditinggalkan, yakni dibiarkan. Ditinggalkan, yakni dibiarkan. Hopeless. Hopeless. Dalam bahasa orang putih disebut hopeless. Kesian. Kalau kita dapati diri kita hopeless, bagaimana? Wala'iyadzubillah. Moga Allah Ta'ala sentiasa berikan taufiknya pada kita dan hidayahnya pada kita. Kata Imam Ibn Jauzi, wa inni la'adhkuru laka ba'd ahwali la'allaka tanzuru ila ijtihadi wa tas'al al-muwaffiqa li. Fa inna akthar al-in'ami 'alayya lam yakun bikasbi wa innama huwa min tadbiril latif bi. Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, wa inni la'adhkuru laka ba'd ahwali. Imam Ibn Jauzi kata, aku nak sekarang ni aku nak cerita dekat engkau tentang beberapa keadaanku, yakni keadaan ketika Imam Ibn Jauzi masih muda. Bagaimana keadaan Imam Ibn Jauzi menuntut ilmu. Itu yang akan diceritakan tentang kehidupannya. Ini adalah sebagai motivasi, kerana Imam Ibn Jauzi kata semangat itu adalah dimotivasikan. Kadang-kadang kita kena motivasi semangat kita. Maka bagaimana kita nak motivasi? Iaitu kita dengar daripada kisah-kisah orang yang soleh. Sebab tu kita ada kisah-kisah orang yang soleh. Sebab tu kita ada sirah-sirah Nabi. Untuk apa? Untuk kita faham bagaimana perjalanan-perjalanan mereka yang telah pergi daripada kita. Walaupun dulu mereka penat, walaupun dulu mereka letih, walaupun dulu mereka sakit, walaupun dulu mereka miskin. Tetapi apa yang penting ialah mereka pergi meninggalkan dunia ni dalam keadaan berjaya di hari akhirat. Bukannya yang penting adalah keberjayaan di dunia. Yang penting adalah keberjayaan di hari akhirat. Itu yang penting. Jadi Imam Jauzi kata, la'allaka tanzuru ila ijtihadi. Moga-moga engkau akan melihat kepada ijtihadku, yakni kepada usaha, kepada kesungguhanku dalam menuntut ilmu, dalam apa yang telah aku dapat. Wa tas'alal muwaffiqa li, dan buat doa untuk aku. Yakni Imam Jauzi juga mohon doa daripada anaknya. Mohon doa daripada anaknya supaya mohon pada Allah supaya diberikan taufik. Ini bukan satu bentuk kesombongan. Imam Jauzi nak ajar sini, walaupun dia nasihatkan anaknya, tapi dalam masa yang sama dia tahu bahawasanya yang memberikan taufik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia juga merendah diri mohon anaknya supaya doakan dia juga. Kerana yang penting bagi seorang ayah dan ibu ialah dia mendapat doa daripada anak yang soleh. Lagi-lagi setelah dia meninggal dunia. Maka kata Imam Ibn Jauzi, fa inna aktharal id'ami 'alayya lam yakun bikasbi. Maka sesungguhnya banyak-banyak nikmat ke atas aku, kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, bukan daripada kasbi, bukan daripada usahaku pun. Nikmat yang Imam Jauzi dapat dalam banyak-banyak harta dan seumpamanya, itu bukan daripada usaha dia. Wa inna ma huwa min tadbiril latifi bi. Yani itu adalah daripada kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memperbaikkan urusan pentadbiran diriku. Iaitu yakni bila sebut inna ma huwa min tadbiril latifi bi, iaitu Allah Ta'ala jualah yang mentadbir, yang mempermudahkan urusan kehidupanku ini
tanpa aku perlu berusaha teruk-teruk pun. Tapi aku dapat semua nikmat-nikmat ni, kata Imam Jauzi. Fa inni adhkuru nafsi wali himmatun aliyah waliya himmatun aliyah wa ana fil maktab ibn 6 sinin wa ana qarinus sibyanil kibar. Maka sesungguhnya kalau aku cuba ingat-ingat balik, kenang-kenang balik zaman kecil ku, kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, dia sebut tentang zaman kecil dia, zaman kanak-kanak dia. Dia kata, azkuru nafsi waliya himmatun aliyah. Bagi aku adalah satu semangat yang sangat tinggi. Semangat menuntut ilmu. Maksud Imam Jauzi ini adalah semangat menuntut ilmu. Wa ana fil maktab ibn sinin. Dan aku berada di pembelajaran lah. Berada di pembelajaran. Dalam keadaan umurku masih lagi 6 tahun. 6 tahun, baru 6 tahun. Dia dah mempunyai himmah yang sangat tinggi. Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, wa ana qarinus sibyanil kibar. Dan aku adalah berkawan dengan orang-orang yang lebih tua daripada aku. Dia tak kawan dengan budak-budak sebaya dia. Dia kawan dengan budak-budak yang lebih tua daripadanya. Daripada kalangan mereka-mereka yang menuntut ilmu. Maka kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, qad ruziqtu aqlan wafiran fis sighari. Allah Ta'ala telah kurniakan aku akal yang sangat cerdas waktu aku masih kecil. Itu adalah kurniaan. Ini adalah kurniaan Allah Ta'ala kepada kebanyakan ulama'-ulama' kita, dikurniakan akal yang sangat cerdas. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan seumpama dengannya. Wafiran fis sighari. Akal yang sangat cerdas ketika aku masih kecil. Yazidu ala aqli syuyukh. Yang mana akalku ini, yakni daripada sudut kita panggil apa tu? Genius. Daripada sudut genius dia adalah ala akli syuyukh, lebih lagi daripada akal ataupun kepintaran sebahagian orang-orang tua. Maknanya akal dia tu memang dah sedia cerdik lah daripada kecil. Al-Imam Ibn Jauzi ni kelebihan dia. Fama azkuru anni la'ibtu fi tariqin ma'as sibyani qat. Dan aku tak ingat bahawasanya aku pernah main. Pernah main waktu kecil bersama dengan kanak-kanak lain di jalanan. Itu kata Imam Ibn Jauzi, maknanya di antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ialah dia tak pernah main. Sangat langka, sangat sukar untuk kita jumpa keadaan anak-anak kecil seperti ni. Anak-anak kita pun kalau kita tengok, Masya Allah, main kan. Bukanlah itu sesuatu yang buruk. Tetapi nak diceritakan ialah Imam Ibn Jauzi rahimahullah, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ialah dia pelihara akan dirinya, hatta daripada main waktu kecil pun dia tak minat. Allah Ta'ala yang jadikan dia tak minat main. Waktu kecil lagi dia tak minat main. Kalau kita jangan tanyalah kan. Selagi namanya permainan tu, apa permainan yang kita tak pernah main. Tapi Imam Jauzi bukan seperti itu. Masya Allah. Qad ruziqtu aqlan dari fama adhkuru anni la'ibtu fi tariqin ma'as sibyani qad wala dhahiktu dhahikan kharija. Dan aku tak pernah ketawa yang kau-kaunya. Tak pernah ketawa yang, yalah istilah dia, tak pernah ketawa yang terbahak-bahak. Hatta inni kuntu wali 7 sinina aw nahwaha ahduru rahbatal jami. Sehinggalah kata Imam Jauzi rahimahullah, aku ini seingat dia lah, umurnya 7 tahun atau lebih kurang, ahduru rahbatal jami. Aku telah menghadiri kelas-kelas yang berada di jami, di masjid. Di masjid. Yang mana halaqah-halaqah itu kalau zaman dahulu sistem keilmuannya adalah di masjid. Di masjid, iaitu di tiang-tiang masjid ada halaqah tafsir, ada halaqah hadis, ada halaqah nahwu dan seumpama dengannya. Dulu orang buat majlis ilmu adalah di masjid-masjid. Dan di masjid-masjid tu kita boleh dapati setiap tiang-tiang di masjid tu kebanyakannya akan ada guru-guru yang mengajar. Kalau kita nak pergi mengaji Al-Quran, kita boleh mengaji dekat tiang sana. Kalau kita nak mengaji nahwu, kita boleh pergi tiang sana. Begitulah seterusnya.
Maka insya-Allah kita sambung lagi pada sesi akan datang pada perkataan Imam Ibn Jauzi yang seterusnya. Ada soalan? Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. Moga-moga kita dapat beramal dengan nasihat Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Ustaz. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada yang punya rekamannya enggak? Kalau ada tolong bagi ya. Ketinggalan.